Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung balik ataupun sambung semula buku teks Sains tahun 6 KSSR Semakan. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 11. Sebelum ni kita dah imbas kembali pada video yang sebelum ni kan. Jadi video kali ini kita akan masuk kepada yang seperti saya janjikan, perbincangan berkenaan dengan asah minda bermula muka surat 11. Okey, saya nak ingatkan kat sini bahawa jawapan yang saya bagi mungkin betul, mungkin tak betul. Saya cuma mengeluarkan jawapan berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya. Sekiranya ada tidak sama dengan guru-guru anda boleh berbincang dan nyatakan di ruangan komen untuk memberikan pengalaman baru kepada saya dan juga perkongsian ilmu bersama dengan rakan-rakan lain yang menonton video ini juga. Okey, jom kita pergi kepada soalan pertama. Jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains kalau cikgu awak suruh. Okey. Yang pertama. Okey, gambar di bawah menunjukkan kaedah padi dituai. Tengok. Menggunakan sabit dan menggunakan jentera. Dah tentulah dua perkara yang berbeza. Kaedah padi dituai menggunakan sabit, keluasan tanah dia, nampak dia dapat tuai hektar 1.5 hektar. Tapi bila kita menggunakan jentera 5 hektar. Oh, jauh beza tu Masa banyak terbuang tu. Jadi apakah pemboleh ubah yang dikenal pasti? Jadi pemboleh ubah yang kita dapatkan pasti kat sini, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu yang tak sama. Satu menggunakan sabit, satu menggunakan jentera. Apa namanya tu? Kaedah padi dituai. Jadi pemboleh ubah yang kita boleh kenal pasti yang pertama adalah pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan atau nama glamour dia PM. Okey. PM. Apa PM dia? Kaedah padi dituai. Dan seterusnya, pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Tadi tu pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah bergerak balas yang kedua, ataupun nama glamour dia adalah PB. Jadi PB dia adalah keluasan tanah dalam kurungan hektar. Sebab apa? Bila cara berbeza, keluasan tanah pun berbeza. Maksudnya pemboleh ubah yang bergerak balas adalah, ataupun PB-nya adalah keluasan tanah ataupun hektar. Okey. Kalau ditanya pemboleh ubah yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan, apa yang sama je? Yang sama mungkin adalah jenis tanaman, iaitu padi. Kita cerita tentang padi, jadi jangan pula satu tu potong padi, satu tuai padi, satu lagi tuai potong pokok durian pula kan. Contoh. Jadi yang dimalarkan, pemboleh ubah yang dimalarkan tak ada nama glamour. Okey, dia adalah apa dia? Jenis tanaman pemboleh. Okey, ataupun jenis tanaman lah paling mudah, iaitu padi lah. Okey. Itulah yang dapat kita lihat daripada soalan nombor 1 ini dan jawapan yang saya dapat berikan. Okey, yang kedua. Gambar yang berikut menunjukkan dua biji buah mangga yang sama jenis tetapi telah dipetik dari kebun yang berbeza. Jenisnya sama. Okey, jenis sama, itu boleh dikatakan sebagai pemboleh ubah dimalarkan tu. Sama kan? Dan kebun yang berbeza, kebun yang tak sama, itu mungkin dimanipulasikan. PM kan? Jadi jadual di bawah ialah data yang direkodkan oleh seorang murid tahun 6. Mangga A dan juga mangga B. Buah dan ciri-cirinya. Mangga A dan mangga B. Ciri-ciri jisim. Mangga A 400 gram. Mangga B 600 gram. Rasa dia, mangga A masam, mangga B manis. Walaupun adalah dia kecil, lepas tu dia masam kan. Tapi yang B ni besar-besar dan juga manis. Jadi kalau awak nak beli mangga, awak nak beli mana? Mestilah kena nak ambil yang besar kan dan manis kan. Okey, tapi tu bukan soalan dia lah. Okey, soalan dia kat bawah ni. 2A. Berikan satu pemerhatian dan nyatakan inference tentang perbezaan antara buah mangga A dengan buah mangga B. Dia minta apa? Yang pertama, kita kena highlight. Yang pertama, dia nak pemerhatian. Kita settlekan pemerhatian dulu. Pemerhatian, buah mangga B lebih besar. Bukan. Buah mangga B, boleh. Sama ada pemerhatian, awak boleh tulis, buah mangga B lebih besar berbanding buah mangga A. Ataupun awak boleh tulis pemerhatian lain, buah mangga B jisimnya lebih besar. Okey, buah mangga B jisimnya lebih besar berbanding buah mangga A. Ataupun awak boleh buat pemerhatian lain, buah mangga B manis, tetapi buah mangga A masam. Jadi bila kita membuat pemerhatian, kita akan tengok dari segi 5 deria kita. Jadi kalau dalam gambar ni kita cuma boleh
gunakan maklumat yang kita dapat, rasa dan juga pemerhatian yang kita lihat. Okay, jadi banyak pemerhatian yang kita boleh buat. Dia kata, dan nyatakan inference tentang perbezaan antara buah mangga A dan buah mangga B. Kenapa agaknya buah mangga A tu manis dan besar, tapi buah mangga B masam dan kecil? Jadi inference ni adalah sebab daripada pemerhatian. Kenapa agaknya? Kenapa buah mangga B ni bagus ni, adalah besar, lepas tu sedap pula tu. Jadi kita boleh beri mungkin kita boleh beri pandangan kemungkinan buah mangga B ni adalah buah mangga kacuk. Tapi tak juga. Sebab dia kata buah mangga ni jenis yang sama. Okey. Mungkin digunakan baja yang berbeza. Kita agak-agak je lah kan. Adakah betul? Tak semestinya betul. Jadi kalau saya jawab lah. Kalau saya jawab, saya akan cakap buah mangga B menggunakan baja yang lebih berkualiti berbanding buah mangga A. Itu adalah inference saya. Kerana, biasa kalau nak buat inference kena ada perkataan kerana. Saya ulang. Kerana buah mangga B menggunakan baja yang lebih berkualiti berbanding buah mangga A. Okey, sebab dia kata jenis sama kan. Tak boleh nak cakap pasal jenis dia dikacuk ke apa. Okey. Kemudian yang B. Berikan pemerhatian lain bagi menyokong inference kamu dalam jawapan di A. 2A. Jadi kalau tadi pemerhatian A tadi awak cakap buah mangga B lebih besar jisimnya berbanding mangga A. So kalau B tu awak jawab pemerhatian lain, buah mangga B rasanya manis, manakala buah mangga A rasanya masam. Okay. Tapi kalau terbalik, kalau yang A tadi awak jawab satu pemerhatian tu, awak jawab buah mangga B manis, buah mangga A masam. Jadi jawapan B tu awak kena jawab buah mangga B lebih besar jisimnya berbanding buah mangga A. Okay. Jadi faham tak cara jawab dia? Salah satu. Maksudnya sebenarnya soalan ni dia nak awak keluarkan dua pemerhatian. Cuma dia asingkan A dengan B tu. Dan satu inference. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3. Laila menuang 10 ml susu segar. Barulah susu segar tiba. Okay. Dan 100 ml shampoo mililiter di dalam 2 bika yang berlainan. Maksudnya susu segar dan shampoo ni benda yang berbeza. Okay. Dan bekas yang berlainan, tetapi dia punya isi padu dia sama 100 ml. Kita dapat tengok mana dia punya PM, mana dia punya PB. Okey, saya nak ingatkan awak. Okey, kalau awak menjawab soalan-soalan kertas 2 ataupun kertas soalan macam ini kan, awak biasanya walaupun dah belum tahu soalan tu nak tanya apa, awak readykan pemboleh ubah bergerak balas dan dimanipulasikan lah sekurang-kurangnya. Macam gini pemboleh ubah dimanipulasikan jenis larutan. Kan yang bergerak balas, yang dimalarkan adalah isi padu susu segar. Sama isi padu susu segar, isi padu cecair. Sama 100 kan. Apa yang dia nak tengok ni? Nak apakah yang bergerak balas dia? Okey. Dia merekodkan tempoh yang diambil untuk setiap cecair mengalir keluar daripada silinder penyukat sehingga habis. Tu yang dia nak tengok. Maksudnya dia nak tengok masa untuk dia terkeluar sampai habis tu. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Masa untuk cecair mengalir keluar daripada silinder penyukat sehingga habis. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi kita nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam aktiviti ini. Apa hipotesis kita? Tadi susu segar, satu lagi shampoo kan. Biasa apa beza dia tu? Kelikatan betul? Ataupun kepekatan kan? Jadi kita boleh buat hipotesis semakin kan berlainan dia kan, dia punya pemboleh ubah dimanipulasi kan. Semakin likat sesuatu cecair, semakin lama masa yang diambil untuk keluar daripada silinder penyukat sehingga habis. Saya ulang semakin likat sesuatu cecair, semakin lama masa diambil untuk cecair mengalir keluar daripada silinder penyukat sehingga habis. Itu dia. Sebab apa? Sebab saya nampak dalam gambar ni susu segar sekejap je 2 saat dah habis tuang. Tapi yang shampoo sampai 8 saat baru habis. Okay. Itulah dia punya hipotesis yang saya cipta, yang saya dapat dah. Kemudian yang keempat, gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis haiwan yang dipelihara oleh Pak Teh. Banyak haiwan tu Okey, ada lembu, ada kambing standard orang biasa beli orang biasa biasa beli kambing lembu kan, jadi orang kaya sikit kan. Nak jual mahal. Okey, ada itik, ada ayam dan juga ada angsa. Ada kucing. Okey, nampak tak kat situ? Okey, jadi kemudian dia kata
A. Apakah ciri sepunya yang boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan tersebut? Ciri sepunya maksudnya sepunya, satu punya, maksudnya sama semua. Apa yang boleh dijelaskan daripada pemerhatian kita, daripada pembelajaran kita ataupun daripada pengetahuan am yang kita memang dah tahu daripada dulu. Okey. Kita tengok semua haiwan itu duduk kat darat kan? Jadi kita boleh tulis kat situ, ciri sepunya je hidup di darat. Tapi boleh ke? Itik pun boleh hidup kat air. Alamak. Okey, kita tukar. Yang paling senang adalah kita tahu bahawa lembu dengan kambing tu dia adalah mamalia kan. Dah belajar dah jam 4 dulu. Dan yang lain tu kucing pun mamalia. Itik, angsa dan ayam adalah burung. Kedua-dua sifat mamalia dan burung ni ada satu persamaan dia, iaitu mereka ni bernafas menggunakan peparu. Jadi ciri sepunyanya bernafas menggunakan peparu. Jadi nombor 4A jawapan dia bernafas menggunakan peparu. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey. B. Cadangkan ciri sepunya lain yang boleh digunakan. Alamak, nak lain pula kan? Apa lagi selain daripada bernafas menggunakan peparu? Kita ingat balik semula ada jam 4. Mamalia dan juga burung. Kedua-duanya, alamak, korang dah belajar belum Kalau ikutkan kedua-duanya adalah homeoterma lah, ataupun berdarah panas sebenarnya. Tu tak ada pula kat situ. Tapi kita boleh cakap kat sini, kedua-duanya boleh hidup di darat. Kita boleh jawab kedua-duanya boleh hidup di darat. Bolehlah kita guna jawapan tu maksudnya boleh hidup di darat, maksudnya semua boleh hidup di darat, tapi yang angsa dan juga itik tu dia boleh hidup kat air lah. Cuma maksudnya untuk secara yang sepunyanya semua haiwan tu boleh hidup kat darat lah. Tapi kalau hidup kat air tu separuh je boleh. Okay? Jadi nak selamat kita guna ayat kesemua haiwan tersebut boleh hidup di darat. Okay. Bolehlah Ataupun kalau awak ada jawapan lain boleh kongsikan dengan saya. Okay, seterusnya yang ketiga, C. Bina carta pengkelasan bagi ciri sepunya yang kamu cadangkan. Okay. Maksudnya buat je carta pengkelasan. Maksudnya awak buat je bentuk carta pokok. Kat atas awak tulis haiwan. Kan, haiwan dalam gambar. Kemudian awak pecahkan kepada dua. Nak buat macam mana Oh, okey. Salah faham. Okey, saya tukar Okey. Sebenarnya ciri sepunya digunakan untuk mengelaskan haiwan tersebut. Jangan salah Jadi nombor 4 ni dikata ciri sepunya untuk mengelaskan haiwan tersebut. Maksudnya kita nak kelaskan dia kepada dua kumpulan. Okey. Maksudnya soalan nombor 4 ni dia nak kita kelaskan haiwan yang berada dalam gambar ni kepada dua kumpulan. Nampak dah silap kan? Nasib baik saya semak. Jadi tonton video kena sampai habis. Okey, sebab saya direct je jawab ni. Okey. Jadi untuk mengelaskan haiwan tersebut, 4A. Apakah ciri sepunya yang boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan tersebut? Ciri sepunya, tapi untuk kelaskan kedua-dua haiwan tersebut, maksudnya kita kena cari satu ciri yang berbeza antara dua kumpulan. Jadi kita dapat lihat kat sini, yang pertama, kucing, kambing dan lembu adalah mamalia. Angsa, ayam dan juga itik adalah burung. Okey, kita kira burung. Ingatkan kedua-dua masa dah jam 4 kan? Okey, jadi ciri sepunyanya kita boleh tulis. Yang paling senang, litupan badan. Litupan badan. Jadi kita tulis jawapan A itu adalah litupan badan. Okey, litupan badan. Okey, kemudian kita tulis burung. Kita tulis lembu, kambing dan kucing berbulu halus. Angsa, ayam dan itik berbulu pelepah. Itu jawapan bagi A. Alright, kemudian B. Cadangkan ciri sepunya lain yang boleh digunakan. Jadi ciri sepunya lain kita boleh cakap. Okey. Cara haiwan membiak. Cara haiwan membiak, iaitu kambing, lembu dan kucing membiak secara melahirkan anak. Nampak? Dan itik, ayam dan angsa membiak secara bertelur. Jadi dia kata cadangkan ciri sepunya lain, cara haiwan membiak. Jawapan dia, awak jawab je cara haiwan membiak. Okey? Tak payah panjang-panjang. Yang A tadi mungkin awak boleh tulis lah. Okey, yang A tadi kalau nak jawab ringkas awak tulis je. Apa tadi? Litupan badan. Yang B awak tulis je cara membiak. Pun dah kira betul lah jawapan dia. Okey? Bila cikgu awak tanya lebih lanjut baru awak boleh jawab macam saya jawab tadi lah. Okey? Alright.
Tapi tak salah kalau nak tulis panjang-panjang pun. Okey. Okey, C. Bina catatan pengkelasan bagi ciri sepunya yang kamu cadangkan. Jadi ciri sepunya saya cadangkan. Yang kita cadangkan tadi tu yang B lah. Kan sebab dia kata tadi cadangkan ciri sepunya lain. So kita cadangkan, kita buatlah peta pokok. Kita tulis yang kita cadangkan tadi adalah apa? Cara membiakkan. Jadi kita buat haiwan dalam gambar pecah 2. Cara membiak haiwan dalam gambar kita pecah 2. Yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan anak. Yang bertelur tu kita tulislah angsa, itik, ayam. Yang melahirkan anak kita tulislah lembu, kambing dan juga kucing. Okey, sangat mudah kan sebenarnya. Cuma tadi tersilap sikit je. Okey, minta maaf Alright, jadi saya rasa itu saja perbincangan kita. Habis pun muka surat 12 ni. Okey, jadi pada siapa yang nak tahu apakah bab seterusnya, bab 2, manusia pasal apa ni? Ada orang mengandung ni. Nak tahu apakah yang dikatakan dalam bab 2 yang kita akan belajar pada tahun 6. Sukatan baru kalau nak tahu, teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.